kembali dalam rancangan baru-baru ini bersama saya Asilah Azlan sebagai hos anda pada edisi kali ini, iaitu edisi Terrarium. Jadi, baru-baru ini kita telah digemparkan dengan rentetan COVID-19 yang banyak memberi kesan terhadap masyarakat Malaysia, terutamanya selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ramai masyarakat Malaysia mula ketandusan idea. Bak kata pepatah, bagai cacing kepanasan mencari aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang tempoh PKP berlangsung. Oleh yang demikian, edisi kami pada kali ini telah menyediakan aktiviti yang anda boleh lakukan semasa berada di dalam tempoh PKP, iaitu tanaman terrarium. Dekorasi laman rumah semestinya mempunyai inovasi dan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Jika suatu ketika dahulu menghias kediaman hanya dengan tanaman hijau di atas tanah atau pasu, kini ia berubah di dalam balang yang lebih kecil tetapi mampu menarik perhatian. Ia dikenali sebagai terrarium. Pasti anda nak tahu apa itu terrarium. Perkataan terrarium terhasil daripada perkataan terra iaitu bumi dan rium iaitu alam ini. Sesuai dengan konteks botani, iaitu terrarium dipanggil sebagai rumah kecil hijau yang biasanya digunakan untuk penanaman spesies tropika dan subtropika. Terrarium merupakan sejenis tanaman yang ditanam di dalam bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik lucina. Matlamat terrarium ringkasnya adalah untuk meniru keadaan persekitaran semula jadi bagi haiwan seperti reptilia atau serangga. Terdapat 3 jenis terrarium yang boleh didapati di pasaran. Yang pertama ialah aquateria, iaitu ia mempunyai 2 kawasan yang jelas, iaitu yang kering dan yang mempunyai air. Terrarium aquateria ini sesuai untuk haiwan seperti penyu. Yang kedua ialah terrarium padang pasir, bertujuan untuk haiwan berumah yang hidup di habitat ini. Batu-batu dan kaktus adalah unsur-unsur penting untuk terrarium padang pasir ini kerana ia memerlukan suhu sehingga 40 darjah Celsius dan mesti kering. Ia khususnya untuk haiwan seperti bengkarung misalnya. Yang ketiga pula ialah tropical terrarium yang menyerupai persekitaran kawasan tropika dan mempunyai suhu tinggi dan kelembapan yang tinggi sepanjang masa. Ia menjadi pilihan terbaik bagi pemilik haiwan seperti iguana. Bekas ini biasanya mempunyai instrumen yang membolehkan ia mengawal suhu pada tahap kelembapan dan cahaya untuk menawarkan haiwan persekitaran ini sama seperti apa yang mereka akan dapati di dalam alam semula jadi. Terrarium boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu yang dimetrai dan yang terbuka. Terrarium yang dimetrai mempunyai penutup boleh tanggal bagi mengekalkan kelembapan, manakala terrarium terbuka bagi menggalakkan pengaliran udara. Terrarium boleh dibuat di dalam masa kurang daripada sejam dan bahan-bahan yang digunakan adalah sangat berpatutan. Tanaman terrarium selalunya dan boleh dimuatkan di dalam satu bekas. Terdapat beberapa jenis tanaman yang anda boleh gunakan untuk tanaman terrarium. Antaranya ialah paku pakis kecil, kaktus, strawberry begonia, lidah buaya, fitonia, lumut dan tanaman sukulent lain yang tidak memerlukan banyak air. Kini, tanaman di dalam balang ini semakin mendapat perhatian di negara ini, terutama bagi menghias ruang di dalam rumah atau sebagai penghiasan meja di pejabat. Baiklah, setakat ini sahaja bagi pengenalan tentang tanaman terrarium. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Petang saat menghijau laman, cantik indah halaman nyonya, beribu manfaat hijau tanaman. Terrarium lah salah satunya. Seperti biasa, bertemu kembali kita dalam program baru-baru ini, edisi Terrarium. Bersama saya, hos anda, Nur Corina Muhammad Ramli dalam sesi Jom Demonstrasi. Pada kali ini, episod kita menampilkan
Saudari Siti Umairah selaku hos yang bakal anda semua saksikan buat segmen seterusnya. Tapi sebelum itu, segmen saya dulu ya. Seterusnya selaku pesaing saya pada kali ini dalam menyambut cabaran 2 minit bersama terrarium. Mari kita lihat siapa yang terror dalam membuat terrarium. Jadi, sebelum kita mulakan cabaran kita pada hari ini, sudah menjadi syarat buat saya untuk menjelaskan arahan buat cabaran ini terlebih dahulu. Pada kali ini, saya dan saudari Siti Umairah dikehendaki untuk menghias terrarium dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan. Buat pengetahuan anda semua, bajet yang telah diperuntukkan untuk cabaran ini hanyalah berjumlah RM30 sahaja. Bayangkan, dengan kos yang sedikit itu, melayakkan semua jenis lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjadikan tanaman terrarium sebagai hobi. Bukankah hobi yang terbaik adalah hobi yang paling murah? Betul kan? Jadi, seperti mana yang dapat kita lihat, di depan ini terdapat sejumlah tanah, 2 balang kaca yang sama saiz, 2 jenis tanaman terrarium yang telah dibeli, batu-batuan kecil dan juga tidak ketinggalan nutrisi bagi taman, iaitu campuran air, seagrow dan juga baja orkid bebas urea. Jadi, saudara Siti Umairah, kita tak nak membuang masa. Saudari sudah bersedia ke? Sudah. Okey, jadi 2 minit kita bermula dari sekarang. Okey. Okey, Cik Karina. Ya. Awak memang dah berpengalaman ke dalam buat terrarium ni? Ke macam selalu dah buat ke? Oh, sebenarnya saya dah selalu buat terrarium ni disebabkan mak saya pun memang sukalah kan buat terrarium sebab kita boleh buat dalam rumah je. Oh, betul. Tak perlu nak keluar rumah pun. Dan apa-apa pun dia punya barang sangat murah. Tengok macam betul. like murah dan kurang lagi daripada RM30 kita dapat buat. Okay. Saya setuju lah buat murah tu sebab bagi saya ni ada lagi banyak hobi yang mahal. Betul So tu. ini consider murah. Betul tu. Jadi buat isteri dan juga buat para wanita di luar sana, ajaklah para suami dan para lelaki untuk membuat terrarium daripada membeli basikal RM45,000 Betul, saya setuju ya. sangat. Sebab hobi kita murah je berbanding dengan mereka punya. Alamak, saudari saudari Cik Siti Umairah punya macam like sangat cantik. Saya dah siap. Alamak. Ini pertama kali ke dah pernah buat sebelum ni? Sejujurnya ini pertama kali lah. Sebab tu saya rasa macam sangat berminat untuk join pertandingan ni. Okey, faham. Nampaknya saya akan memalukan diri saya sendiri lah ya. Disebabkan saya pernah buat, tapi masa 2 minit ni bukanlah selama yang anda semua dapat lihat lah. Kita ada 120 saat je. Wah, Cik Siti Umairah dah siap ya? sudah siap dah. So, batu ini saya punya saya. Boleh. Nampak macam akuarium, bukannya terrarium ya. Betul tu. Okey, itu sahaja ya. 2 minit kita. Macam mana penjaga masa 2 minit dah cukup ke? Okey. Jadi ini hasil daripada saudari Cik Siti Umairah dan ini adalah hasil daripada saya punya sendiri. Okey, terima kasih buat Cik Siti Umairah sebab sudi meluangkan masa bersama kita untuk membuat cabaran ni. Okey, jadi tak gunalah kalau kita dah buat cabaran tapi kita tak tahu kita punya hakim ni siapa. Betul. Pasti anda semua akan tertanya-tanya siapa yang akan mengadili kita punya terrarium pada kali ini. Sebenarnya terdapat seorang gadis cantik di sebalik kamera kita yang akan menjadi hakim dan juga juri yang akan mengadili dan memilih siapa punya terrarium yang paling cantik dan siapa yang akan memenangi cabaran pada kali ini. Jadi jangan terkejut ya buat anda di rumah kerana akan ada tangan yang keluar daripada kamera. Jadi juri sudah sedia? Okey, antara jemputan dan saya punya, yang mana lagi cantik? Yang ini ya, okey. Tak mengapa lah sebab saya pun tahu bahawa saudari Cik Siti Umairah nampak berpengalaman sedangkan baru je buat. Okey, tapi tak apalah. Kalau macam tu terima kasih banyak-banyak saudari Cik Siti Umairah. Okey, tidak mengapa. Lepas ni kita boleh buat dekat rumah lah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita pun dah tahu siapa yang memenangi cabaran ini. Dan sebenarnya dengan wujudnya terrarium ini
banyak dapat membantu kita secara langsung ataupun tidak langsung. Sudah terang lagi bersuluh bahawa ia akan mengurangkan tekanan kita kerana hijau-hijau ni sebenarnya adalah terapi mata dan minda. Selain itu, dalam murah, tak perlukan ruang yang besar pun dan tak memerlukan kos yang mahal. Pasti anda tertanya-tanya, terarium ni sesiapa je ke yang boleh buat ataupun khas untuk wanita? Jadi, seperti mana yang saya katakan tadi, semua lapisan masyarakat boleh buat terarium. Fuh, nampaknya sengit ya. Jadi juri pun telah pilih, saya pun telah kalah. Jadi baik, masa sudah mencemburu kita dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dengan sesi yang lebih menarik. Nantikan! Bersama saya Umairah Zulkifli, host anda pada segmen kali ini. Baru-baru ini saya belajar edisi terarium. Setelah mengalami sendiri pengalaman menghias terarium bersama pesaing saya dalam cabaran 2 minit bersama terarium sebentar tadi, saya boleh katakan yang terarium ini boleh dijadikan sebagai salah satu hobi yang sesuai untuk menenangkan fikiran, lagi-lagi apabila ianya melibatkan tumbuhan kehijauan. Keindahan yang datang daripada tumbuhan kehijauan dan juga kayu-kayuan itu sendiri dapat memberi impak besar kepada si penghias dengan memberinya satu perasaan yang sangat tenang dan secara automatik semua masalah yang berada di fikiran akan menjadi lebih ringan dan tidak membebankan. Memandangkan yang kita semua sudah maklum berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang kembali dilaksanakan untuk membendung gejala COVID-19 yang semakin tidak terkawal di negara ini, saya sangat menyarankan agar semua orang, terutama sekali ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, untuk menjadikan aktiviti menghias terarium ini sebagai salah satu aktiviti ketika musim berkurung ini. Dengan penglibatan anak-anak kecil dalam menghias terarium ini sedikit sebanyak akan membantu mereka mengenal tumbuh-tumbuhan dan ianya juga boleh mengelakkan mereka daripada sentiasa bersama gadget yang tiada faedahnya. Terarium ini juga yang sudah siap dihias boleh diletakkan di ruang-ruang di rumah untuk menyerikan suasana di dalam rumah itu sendiri. Terarium ini juga merupakan salah satu alternatif kepada mereka yang tidak mahir dalam bercucuk tanam tetapi masih menginginkan kehijauan di dalam rumah mereka. Ianya juga lebih menjimatkan masa berbanding daripada bercucuk tanam di halaman rumah kerana ianya tidak memerlukan penjagaan yang rapi dan kurang memenatkan. Selain daripada itu, terarium merupakan satu tanaman dekoratif yang boleh dihias mengikut cita rasa masing-masing, tidak seperti tumbuh-tumbuhan biasa yang perlu berada di luar rumah. Pengalaman saya sendiri dalam menghias terarium, ianya membantu saya untuk menenangkan fikiran daripada kekacauan dan kesibukan harian kerana saya hanya tertumpu kepada bagaimana untuk mencantikkan terarium saya. Dan bagi saya juga, hobi terarium merupakan hobi yang agak berpatutan kerana ianya tidak melibatkan kos yang banyak untuk menghasilkan satu terarium yang cantik. Jadi, kita semua boleh mula untuk beraktiviti bersama terarium di waktu perintah berkurung ini dan juga pastikan semua kekal berada di rumah untuk mengekang gejala COVID-19 daripada terus menular. Saya berharap agar kita semua memanfaatkan masa sebaik mungkin ketika perintah berkurung ini dengan lebih menghargai masa bersama dengan keluarga dan melakukan aktiviti-aktiviti menarik seperti aktiviti menghias terarium seperti yang saya lakukan sebentar tadi. Beraktiviti bersama terarium sedikit sebanyak mengajar saya untuk mengenali lebih banyak tumbuhan dan lebih ingin menghargai tumbuhan semula jadi. Saya boleh katakan yang Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan ini sebagai satu peluang keemasan untuk lebih menerokai apa-apa saja aktiviti yang kita tidak mempunyai masa untuknya sebelum ini kerana kesibukan bekerja. Itu sahaja untuk episod pada kali ini. Nantikan episod-episod akan datang yang lebih menarik pada masa akan datang. Jumpa lagi!